Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk bahagian yang ke-6, bab 3 Matematik tingkatan 3, iaitu Matematik pengguna simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Okey, untuk video kali ini kita akan mempelajari bahagian B, iaitu pengurusan kredit dan hutang. Okey, perkara pertama dalam bahagian kredit dan hutang ni ialah memahami tentang kredit dan hutang. Okey, apa yang dimasukkan dengan kredit dalam dunia kewangan? Okey, terdapat beberapa maksud ataupun tarifan yang berkaitan dengan kredit dalam dunia kewangan. Yang pertama ialah satu perjanjian kontrak antara pembekal, contohnya bank ataupun institusi kewangan, dengan pengguna, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Tarifan kedua pula, satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna, contohnya kemudahan kredit kepada pelanggan dalam bentuk kad kredit. Jika pemilik kad menggunakan kad kredit dalam suatu transaksi urus niaga, maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pemilik kad akan membayar balik kepada bank dalam suatu tempoh yang tertentu. Dan tarifan yang ketiga ialah jumlah wang yang boleh dipinjam. Okay, contohnya kad kredit mempunyai had sebanyak RM5,000, maka pemilik kad boleh membeli barang atau membuat transaksi sehingga RM5,000 dengan kad tersebut. Okey, so kat sini kita boleh simpulkan kredit ni dalam dunia kewangan, yang pertama perjanjian kontrak antara pembekal dengan pengguna. Okey, yang mana pengguna boleh pinjam dahulu wang daripada pembekal, contohnya bank ataupun institusi kewangan, untuk membeli ataupun untuk menggunakan. Pengguna akan membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Yang kedua, kemudahan penangguhan pembayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Dan yang ketiga, jumlah wang yang boleh dipinjam oleh seseorang pemilik kad. Okey, kita akan tengok slide yang seterusnya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan hutang pula? Hutang ialah suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika urus niaga dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad tersebut akan menjadi hutang. Okey, apakah yang dimasukkan pula dengan belanjawan peribadi? Okey, maksud belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Okey, apakah kelebihan untuk seseorang yang suka ataupun yang membuat belanjawan peribadi sendiri? Yang pertama, seseorang itu dapat merancang perbelanjaan secara berhemah. Yang kedua, dapat mengelakkan seseorang daripada berbelanja secara berlebihan. Dan yang ketiga, menggalakkan seseorang itu untuk menabung. Okey, ini antara tiga kelebihan seseorang menyediakan belanjawan peribadi. Okey, seterusnya kita akan tengok perkara yang kedua, iaitu menguruskan kredit dan hutang dengan bijaksana. Okey, macam mana cara kita nak menguruskan kredit dan hutang dengan baik dan bijaksana? Okey, yang pertama, untuk pengguna kad kredit, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh masa tanpa faedah. Yang kedua, jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengenakan caj atas baki dan juga boleh menyebabkan caj bayaran lewat dikenakan. Dan yang ketiga, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyerta kad kredit. Okay, ataupun yang keempat, membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang ketiga, memahami tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Okey, kita tengok perbandingan kelebihan dan kekurangan kad kredit. Okey, yang pertama ialah kelebihan. Apakah kelebihan-kelebihan melalui penggunaan kad kredit ini? Yang pertama, pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate tunai ataupun penebusan mata. Yang kedua, tidak perlu membawa tunai yang banyak.
Okey, yang ketiga, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Dan yang keempat, kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Okey, kita tengok pula kekurangan penggunaan kad kredit. Yang pertama, pengguna kad kredit mungkin dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan, caj kewangan ataupun faedah, caj faedah pendahuluan wang tunai dan juga caj bayaran lewat. Yang kedua, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Dan yang ketiga, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Okey, seterusnya, syarat-syarat untuk seseorang itu memohon kad kredit. Yang pertama, umurnya atau umur seseorang itu mestilah 21 tahun dan ke atas. Yang kedua, pendapatan minimum 24,000 setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Dan yang ketiga, dokumen yang diperlukan ialah penyata slip gaji ataupun sebarang dokumen sokongan. Okey, apakah tanggungjawab pemilik kad kredit ni? Yang pertama, mesti menandatangani kad kredit sebaik saja diterima dan simpan kad kredit di dalam dompet supaya mudah sedar sekiranya hilang. Yang kedua, tidak memberikan butir-butir kad kredit kepada orang yang tidak dikenali. Yang ketiga, hafal nombor PIN dan tidak mencatat nombor PIN di belakang kad. Dan yang keempat, semak urus niaga dalam penyerta kad kredit yang diterima pada hujung bulan. Okey, perkara yang keempat, memahami kesan pembayaran minimum ataupun pembayaran lewat penggunaan kad kredit. Okey, penyata kewangan kad kredit, okey, pemiliknya akan menerima setiap bulan. Okey, dia akan menunjukkan ataupun mengandungi butiran seperti had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum, jenis-jenis caj dan sebagainya. Okey, pembayaran kad kredit perlu dibayar segera supaya tidak dikenakan sebarang caj kewangan. Okay, bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam suatu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah, iaitu 20 hari selepas tarikh penyata. Yang ketiga, pemilik perlu menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit atau bayaran minimum, iaitu 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun minimum RM50. Yang keempat, jika terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, caj kewangan ataupun faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dengan kadar harian, iaitu faedah kadar tahunan antara 15% hingga 18%. Dan yang kelima, jika tiada juga bayaran yang dibuat dalam tempoh masa faedah, caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya akan dikenakan. So, ini antara perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh seseorang semasa membuat pembayaran kad kredit. Okey, perkara yang kelima, mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okey, maksud bayaran balik pinjaman ni ialah setiap pinjaman akan dikenakan faedah ke atas pinjaman dari tarikh pinjaman. Baki pinjaman wujud setelah menolak bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Okey, dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman. Yang pertama ialah faedah sama rata. Faedah sama rata ialah faedah yang dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi, jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Okey, faedah pengiraan yang kedua ialah faedah atas baki. Jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Oleh kerana terdapat bayaran ansuran setiap bulan, jumlah baki pinjaman akan berkurangan dan dengan itu jumlah faedah untuk setiap bulan juga akan berkurangan. Okey, tengok lagi apakah yang dimasukkan dengan ansuran bulanan. Okey, ansuran bulanan ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. Okey, setiap ansuran yang dibayar setiap bulan, keutamaan diberikan untuk menjelaskan jumlah faedah pada bulan tersebut dan kemudian baki selebihnya digunakan untuk menjelaskan baki pinjaman.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Video kali ini saya hanya menerangkan secara umum ataupun teori berkenaan dengan kredit hutang dan bagaimana kita nak menguruskan kredit hutang dengan baik dan bijaksana. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video yang akan datang, kita akan melihat contoh-contoh pengiraan yang melibatkan kredit hutang. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.